Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya Ustazah Nurul. Kita akan sambung pelajaran kita, iaitu pelajaran keempat. Tajuk dia adalah wuduk. Okay, kita pergi pada wuduk. Okay, pelajaran keempat, wuduk. Okey, di akhir pembelajaran ni murid dapat, apa yang kita dapat pada akhir pelajaran ni adalah yang pertama, menyebut pengertian wuduk. Seterusnya, menyenaraikan rukun dan sunat wuduk, menyenaraikan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, dan akhir sekali mengaplikasikan cara berwuduk dengan betul. Okey, yang pertama kita belajar pengertian wuduk. Apa yang dimaksudkan dengan wuduk? Wuduk adalah menyampaikan air kepada anggota yang tertentu untuk mengangkat hadas kecil berserta dengan niat. Okey, kat sini ada beberapa poin. Pertama, kita kena menyampaikan air kepada anggota tertentu. Tak bolehlah anggota yang mana-mana kita rasa kita nak basuh. Tak boleh. Kita kena anggota yang tertentu untuk mengangkat hadas apa? Hadas kecil ke hadas besar? Hadas kecil. Okey. Dan akhir sekali berserta dengan niat. Okey, apa niat wuduk? Niat wuduk selalu Ustazah terangkan sebelum murid-murid ambil wuduk kat sekolah. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, dia boleh juga kita baca niat yang lain. Contoh dia macam nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, tapi selalu Ustazah ajar nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Murid-murid boleh teruskan niat yang sama. Okey, anggota wuduk. Kan tadi kita belajar anggota tertentu kan? Bukan semua anggota ataupun anggota yang kita nak. Okey, ada berapa kat sini? Ada 5. Okey, yang pertama adalah muka. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, telinga. Dan akhir sekali adalah kaki. Okey, rukun wuduk. Okey, rukun wuduk ni maksudnya benda yang kita kena buat. Kalau tinggal, wuduk kita kira tak sah. Okey, maksudnya kena ada semua ni. Okey, kena ada semua ni. Okey, yang first. Yang first adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Okey, lepas awak niat, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kita basuh muka. Basuh muka. Setelah tu kita basuh kedua belah tangan hingga ke siku. Okey, maafkan Ustazah. Membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Seterusnya menyapu sebahagian daripada kepala. Okey, menyapu kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Dan akhir sekali adalah tertib. Tertib ni apa? Tertib ni kena ikut turutan daripada niat sampailah kepada membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Tak boleh berterabur tau. Okey, mula-mula nak basuh muka dululah. Lepas tu baru niat. Lepas tu kita basuh kaki. Lepas tu kita basuh kepala. Tak boleh macam tu. Kena ikut turutan. Niat, basuh muka. Lepas tu basuh tangan sampai siku. Menyapu sebahagian daripada kepala. Membasuh kaki dan tertib. Okey. Seterusnya sunat-sunat wuduk. Sunat-sunat wuduk ada banyak sangat. Okey, sunat-sunat wuduk ni apa? Sunat ni kalau kita buat kita dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat pun tak apa. Tapi kalau kita nak banyakkan pahala kita bolehlah lakukan sunat-sunat wuduk ni. Dapat pahala lebih. Okey. Yang pertama, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau kita panggil dia sebagai isti'azah. Okey, kita baca sebelum kita ambil wuduk tu, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, selepas tu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pula bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita membasuh kedua-dua belah tangan. Okey, dua-dua belah tangan ni maksud dia apa? Bila kita basuh tangan kita sampai pergelangan tangan je.
Kan tadi dalam rukun kita kena kita basuh sampai siku kan. Tapi sebelum tu kita basuh, maksudnya ini kita kena buat sebelum kita berwuduk tu. Kita baca A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita basuh tangan kita dulu. Kita basuh tangan kita dulu sampai pergelangan tangan. Lepas tu kita kumur-kumur. Kita kumur. Ni sunat lah kita buat. Macam kalau ada setengah daripada murid pun, daripada murid-murid pun ada yang berkumur kan sebelum berwuduk. Dah dapat pahala sunat. Senang je dapat pahala. Okey. Seterusnya memasukkan air ke hidung, bersugi, menyapu seluruh kepala, menyapu telinga. Okey, mendahulukan anggota yang kanan dari kiri. Mengulangi perbuatan 3 kali, menghadap kiblat, tidak membazir air, menyelati janggut, menyelati celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki, melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki. Air sekali membaca doa selepas berwudu. Okey, kat sini memasukkan Ustazah ulang balik daripada awal. Kita baca isti'azah. Lepas kita baca A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Lepas tu kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita basuh kedua-dua tangan kita. Basuh pergelangan sampai pergelangan tangan dulu. Lepas tu kita kumur-kumur. Lepas kita kumur-kumur tu kita masukkan air ke hidung. Lepas tu bersugi. Bersugi ni kan kita ada dia punya alat sugi tu. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Selalunya kita boleh gosok gigi lah. Lepas tu menyapu seluruh kepala. Menyapu seluruh kepala ni, kan tadi kita ada basuh yang sebahagian kepala tu kan. Kita basuh satu kepala tu. Tu adalah sunat. Lepas tu menyapu telinga. Tadi telinga termasuk tak dalam anggota? Tak termasuk kan. Tapi kita bila basuh telinga, kita menyapu telinga. Tak perlu gonyo-gonyo pun basuh-basuh. Kita menyapu saja. Itu dah dapat sunat wudu. Seterusnya mendahulukan anggota yang kanan dari kiri. Selalu Ustazah ajar kita basuh. Kalau nak basuh tangan, nak ambil wuduk kat tangan atau kaki, kita dahulukan yang kanan dahulu. Tak kisah pun awak mula daripada kiri dulu. Tapi untuk dapat sunat tu, kalau boleh, sebab awak dah biasa daripada awal, mulakan yang kanan. Teruskan je mulakan dengan anggota yang belah kanan. Dah dapat pahala sunat. Awak tak sedar pun awak buat benda sunat tu, tapi awak dapat pahala sunat. Mengulangi perbuatan 3 kali. Kat sini pun dia boleh sekali, macam apa yang saya belajar, kita boleh buat sekali juga. Tapi untuk dapat pahala sunat kena buat 3 kali. Menghadap kiblat. Kalau kita perasan yang pipe kat sekolah tu menghadap kiblat ke tak? Tidak kan? Tapi tak mengapa. Tapi kalau awak rasa awak nak pahala lebih, kat pipe tu, kat tempat ambil wudu kat sekolah tu, awak menghadaplah kiblat. Lepas tu tidak membazir air. Awak buka air tu pun awak kena tengok juga. Janganlah buka terus kuat kan, pilih tu. Lepas tu air melimpah-limpah kan, dah membazir amalan syaitan. Menyelati janggut. Bagi siapa yang ada janggut tu, kalau kita basuh muka, kita bukan sekadar basuh muka yang macam kita jirus je air tu, bukan. Kita kena, sebab janggut ni adalah termasuk daripada bahagian yang kena air kat muka ni. Kat bahagian muka kan, anggota muka, kita kena janggut ni dia terletak pada bahagian yang memang kena air. Memang patut kena air. So bila janggut ni kita basuh muka kan, kita basuh muka daripada anak rambut, anak telinga kanan dan anak telinga kiri, dan sampai bawah dagu. Lepas tu kita menyelati ni macam mana? Kita letak air kat janggut kita ni. Lepas tu kita buat macam kita sapu kita punya janggut tu sampai kita rasa air tu masuk dalam, rasa kat dagu kita. Lepas tu menyelati celah jari kedua belah tangan dan kaki. Kalau kita basuh tangan kan, kita basuh anggota tangan dan kaki, jari-jari ni kita celah-celah jari ni kita basuh juga. Bukan sekadar kita salur je air, bagi lalu je kat tangan kita. Untuk dapat pahala sunat tu, kita bersihkan juga setiap celah-celah jari tu. Air sekali membaca
okey, maaf Ustazah. Melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki. Kat sini contoh, kalau kita basuh muka kan, kita basuh muka, biarlah kita kalau air tu sampai leher pun tak apa. Okey, kalau tangan, contoh kan sampai siku kan. Tapi tak adalah kita sampai betul-betul nak air lalu kat betul-betul kat siku kita. Mestilah lebih sedikit. At least biar kita yakin air tu dah kena sampai ke siku. Okey. Sama juga macam kaki. Okey. Akhir sekali membaca doa selepas berwudu. Okey, kat sini apa dia doa selepas berwudu. Okey, kat sini ikut Ustazah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Okey. Ini adalah doa-doa yang kita boleh baca selepas berwudu. Kat sini pun Ustazah selalu ajar murid-murid lepas ambil wudu, nak solat kan, solat Zuhur, kita akan baca sama-sama, betul tak? Okey. So Ustazah harap awak dah hafal dah doa selepas berwuduk ni, sebab kita selalu je ulang kat sekolah. Okey, ulang balik. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Okey, seterusnya perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey, kat sini ada beberapa perkara yang murid-murid boleh ingat. Okey, pertama, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapik. Okey, kat sini kalau kita sentuh, contoh yang lelaki sentuh perempuan, yang perempuan sentuh lelaki, yang bukan adik-beradik, contoh awak pergi sentuh adik awak. Adik awak tak batal lah. Adik awak, contoh awak lelaki, awak sentuh adik awak yang perempuan, dia tidak batal. Tapi kalau awak pergi sentuh kawan awak yang sekelas tapi perempuan, batal tak? Batal. Okey. Terusnya mabuk. Mabuk ni tapi kita tak minum arak pun kan. Kita tak dibenarkan untuk minum arak, haram. Jadi mabuk tu mungkin kita tak adalah. Okey, tapi kalau mabuk tu dia membatalkan wudu. Okey, gila. Gila ni dia hilang kewarasan. Jadi dia bila kita gila, wuduk kita akan secara automatik akan terbatal. Seterusnya pengsan. Pengsan ni macam tiba-tiba awak macam penat ke apa, awak pengsan, awak tak sedarkan diri. Tu pun batal juga. Lepas tu keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Okey, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur ni ada banyak lah. Macam kalau daripada kubul ni, daripada kita punya private part yang kat depan, mungkin kita akan buat air kecil. Okey. Tapi kalau dubur, kita akan buat air besar. Macam tu ke? Itu pun kira batal lah wuduk kita. Lepas tu menyentuh kemaluan. Kalau awak menyentuh kemaluan awak dengan tangan yang tak ada lapik, batal wuduk. Seterusnya tidur dan akhir sekali murtad. Murtad ni apa? Murtad ni keluar daripada Islam. Okey. Kaifiat wuduk. Kaifiat wuduk ni adalah aturan. Maksudnya apa yang awak kena buat, dia punya kaifiat ni macam cara-cara. Okey. Yang pertama, niat serta membasuh muka. Okey, kita basuh muka sambil tu kita niat. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Okey, kita basuh muka. Lepas tu kita basuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okey, macam kalau kita nak dapat sunat, start daripada tangan kanan, lepas tu tangan kiri. Lepas tu menyapu sebahagian kepala, kita basuh. Okey, kita basuh sebahagian kepala. Lepas tu membasuh kaki hingga buku lali. Start daripada kanan 3 kali. Okey, akhir sekali adalah tertib mengikut susunan. Boleh ke kalau kita nak start dengan kaki dulu? Tidak boleh. Kena ikut daripada awal sekali. Yang pertama niat serta membasuh muka dan seterusnya. Okey, kat sini Ustazah nak murid-murid menghafal lafaz niat wuduk dan lafaz doa selepas berwuduk. Ustazah nak dengar 2 tu je. Boleh hantar kat group kat Ustazah secara personal. Okey, lepas tu Ustazah nak kalau boleh murid-murid cuba amalkan cara berwuduk. Kita dah belajar tadi kan macam mana berwuduk. Basuh muka serta niat. Boleh buat kat rumah dengan bimbingan ibu bapa. Kalau siapa yang pergi sekolah boleh belajar dengan Ustazah. Okey, lepas tu
Ustazah nak awak tulis kat buku tulis maksud wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk kat buku tulis. Okey, lepas tu tahukah anda keperluan wuduk dalam kehidupan kita? Untuk mendirikan solat, tawaf di Baitullah, menyentuh dan membawa Al-Quran, menjaga kebersihan diri dan mengurangkan rasa marah. Mengurangkan rasa marah ni pun boleh juga kalau kita berwuduk, dengan berwuduk. Macam kalau kita marah ke apa, cuba berwuduk, kita akan macam lega lah. Okey, lega dan macam kurang marah gitu. Okey, akhir sekali amalkan membaca doa setiap kali selepas berwuduk. Ni Ustazah kalau boleh nak awak amalkan setiap kali lepas wuduk tu baca doa. Okey. Setakat ni tu saja daripada Ustazah. Latihan itu saja setakat ni. Jadi Ustazah akan sambung pelajaran yang seterusnya pada sesi pelajaran yang akan datang.